Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Fazina binti Abdullah selaku naib pengongsi pembimbing rakan sebaya. Saya dah risau sebenarnya sebab dulu setiap tahun kita ada peperiksaan. Malahan kita juga ada ujian untuk kita tengok sejauh mana potensi dan prestasi kita dalam akademik. Ingat tak, kita boleh agak-agak potensi kita bila kita tengok markah peperiksaan kita. Kita boleh tengok bahagian mana yang kita lemah. Yelah, tak semua orang suka peperiksaan kerana nilai diri sendiri dan dinilai oleh ibu bapa, guru-guru dan rakan-rakan. Tapi jika tiada penilaian langsung, ia buat saya rasa macam, boleh ke nak dapat A ni? Subjek ni pula boleh ke nak kredit C? Subjek satu lagi pula boleh ke nak lulus? Ada juga rakan-rakan sebaya yang dah mula nak drop subjek elektif sebab rasa macam tak boleh nak lulus. Belajar dah setiap hari. Online ada, offline ada. Tugasan cikgu bagi, boleh jawab. Tapi ada yang kena tengok buku semula. Yang tu luahan yang biasa dengar daripada murid-murid tingkatan 5. Adik-adik tingkatan lain pula macam mana? Ada rasa tak macam mana akak rasa? Agak-agaknya macam mana result SPM saya nanti? Saya kena pakai pertolongan dari Cikgu Nurhaiza apa yang perlu saya buat untuk memberi saya dan kawan-kawan ketenangan. Jom kita dengar. Assalamualaikum dan selamat sejahtera Fazina dan semua penonton. Slot bersama-sama Cikgu Nurhaiza kali ini bertemakan topik penetapan matlamat. Ia benar ya Fazina, apabila tahun lepas tiada peperiksaan dijalankan, ia menyebabkan kerisauan kepada murid. Malahan, ibu bapa juga tak tahu sejauh mana kemajuan anak-anak dalam akademik berbentuk peperiksaan. Jadi kali ini, cikgu akan bimbing bagaimana kita boleh membuat penetapan target agar kita berada dalam landasan dan menuju ke target yang kita inginkan. Orang yang berjaya berupaya membina matlamat hidup serta berupaya mengatur strategi tindakan. Bila anda membentuk matlamat hidup, anda mencetuskan daya perjuangan yang positif. Ia menjadi satu penggerak yang memastikan diri anda nak mencapai matlamat hidup anda. Kenapa agaknya ya? Seseorang itu tidak ada matlamat? Daripada pemerhatian cikgu, ya, ini kerana murid-murid itu tidak tahu pentingnya matlamat hidup kerana takut dikritik oleh orang lain. Murid juga biasanya rasa takut jika mereka gagal, tak dapat mencapai tidak mencapai apa yang mereka inginkan, mereka rasa macam gagal terus hidup mereka. Mereka rasa macam, tak boleh lah. Saya rasa saya buang masa lah. Ya? Itu kata-kata yang biasa kita dengar. Sebenarnya kan, orang yang berjaya ialah orang yang menganggap kegagalan merupakan proses pembelajaran. Dan pengalaman itulah yang kita akan gunakan untuk belajar darinya. Orang yang gagal pula adalah orang yang menganggap sesuatu kegagalan yang tidak berjaya dicapai olehnya adalah satu kegagalan hidup. Maka hasilnya dia tidak akan belajar apa-apa darinya. 3 perkara ya yang perlu dipatuhi untuk kita membina landasan agar kita nampak landasan itu untuk kita shoot matlamat yang kita inginkan. Perkara yang pertama merupakan perubahan. Tengok ya kat sini. Perubahan merupakan syarat penting kerana sebenarnya perubahan itu merupakan satu peluang. Ya, kerana apabila kita ingin berubah, kita ada dalam satu peringkat yang kita namakan pembangunan diri. Kita sentiasa nak berkembang. Contohnya, dalam aspek meningkatkan disiplin diri. Dulu kita tidur siang, malam, berjaga. Mula hari ini, waktu tidur yang normal. Ya, malam tidur, siang yang kita berjaga. Bukan tempat yang menjadi masalah sama ada kita ni berada di kampung ke, di bandar ke, ataupun kita berada dalam bilik yang sempit ke, kawan kita berada dalam bilik yang lebih selesa ke, ya, itu bukan masalah. Bukan masa sama ada PKP ke ataupun bersemuka ke, ya. Tetapi usaha kita sepanjang hari yang membezakannya. Daripada kita celik mata hinggalah kita tidur. Apa perkembangan kita pada hari itu yang kita telah buat untuk diri kita sendiri. Kita sentiasa mencapai matlamat kita dengan setiap hari ingin memperbaiki diri kita sendiri. Ingat ya, kunci kata kat sini adalah
sentiasa. Yang kedua, kita mesti juga mempunyai matlamat kerjaya. Ini adalah matlamat jangka panjang untuk kita meneruskan kelangsungan hidup. Dapatkan bantuan daripada guru kaunseling untuk tengok balik psikometrik anda ya. Ada sesiapa ingat lagi tak minat kerjaya anda? Okay, daripada seawal tingkatan 1 lagi, anda semua telah melalui psikometrik untuk mengetahui apakah minat kerjaya anda yang cenderung untuk anda memilih kerjaya impian anda. Ingat ya, berangan dulu tak mengapa. Kemudian, misi hidup kita itu adalah misi hidup yang nyata. Ia mestilah jelas, dapat dilihat, dapat dicapai dan diperolehi. Sebagai murid, matlamat hidup yang paling penting pada anda tentulah SPM. Matlamat hidup ini perlulah sesuatu yang anda boleh capai. Ia mestilah jelas dan dapat dilihat, dapat dicapai dan diperolehi. Kenapa kena lihat? Supaya bila kita tengok balik list matlamat kita tu kan, kita sentiasa diingatkan agar cek diri kita. Umpama macam kita buat journal atau diary kan, kita ada buat checklist ya, apa yang perlu kita buat dalam hari ini. Ataupun kalau kita nak pergi shopping, kita ada checklist kita, apa yang perlu kita beli. Untuk apa checklist tu sebenarnya? Fungsi dia sebenarnya adalah untuk menyemak dan mengingatkan kita, adakah perkara-perkara yang tulis itu telah dapat kita berjaya lakukannya. Oleh itu, penting ya kita catat dan kita lihat. Okey, ini adalah satu contoh penetapan target ya. Okey, semua orang cuba buat penetapan target seperti ini. Letak nama, kemudian tingkatan, okey. Kemudian ada matlamat jangka pendek kat sini. Pada tahun berapa anda akan ambil SPM tu, anda akan memperolehi berapa dalam SPM anda. Contohnya seperti ini. Dan di akhir, di bawah sekali penetapan target itu, anda tulis, pada tahun 2028, saya akan bergelar Doktor Veterina, ya, iaitu matlamat kerjaya anda. Ingat ya, kata-kata yang positif kepada diri sendiri ibarat magnet yang menarik kita untuk terus bermotivasi mencapai matlamat kita. Oleh itu, anda hendaklah mengarang dan mencipta kata-kata yang positif kepada diri sendiri. Matlamat umpama kenderaan yang menggerakkan kita lebih baik dari masa kini. Matlamat kita perlukan bukan semata-mata kerana hasilnya, tetapi apa yang telah dilakukan oleh matlamat tersebut kepada kita. Ia menyebabkan kita berubah menjadi seorang yang lebih bermotivasi untuk mencapai matlamat kita. Sekian saja penerangan cikgu pada hari ini. Setelah mendengar penerangan cikgu tadi, secara praktikalnya kita perlu mempunyai matlamat. Dengan matlamat, motivasi saya bergerak ke arah matlamat tersebut. Saya perlu mempunyai sebab yang kukuh kenapa saya perlu belajar bersungguh-sungguh. Bagi saya sebagai murid, masa depan saya merupakan alasan yang penting mengapa saya kena belajar bersungguh-sungguh. Berada di musim pandemik ini, ia merupakan cabaran yang besar bagi saya. Tetapi, bukan sahaja saya, ramai lagi yang terjejas. Saya bersyukur saya masih lagi mampu untuk belajar dan bersekolah dengan buku-buku di rumah. Saya menjadikan ibu bapa sebagai sumber inspirasi saya. Jika saya rasa sedih, saya akan membayarkan sumber inspirasi saya. Jadi, saya dapat terus berjuang dengan gigih untuk mendapatkan matlamat saya. Yang penting, saya akan buat penetapan target yang realistik yang boleh saya buat sehabis baik. Saya akan tulis di kertas dan lekat di dinding. Jadi, saya akan pandang setiap hari dengan azam, I can do it. Saya akan menulis kata-kata positif pada kertas penetapan target saya seperti ini. Jadi, setiap kali saya memandangnya, saya akan mengucapkannya pada diri sendiri. Jadi kawan-kawan, jom kita sama-sama bina azam dan sama-sama berjaya dengan matlamat kita sendiri.